Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Saudara Rahman, pengurusi majlis yang juga Ketua Penanganan PAS kawasan, yang saya hormati Cik Gadi selaku Naib Ketua PAS kawasan, Saudara Muhammad Nur Harun selaku Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, seluruh staf kepimpinan, hadirat-hadirat tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-20 bulan Rabiul Awal, bermakna kita telah masih lagi dalam suasana bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana diadakan majlis sambutan Maulid Rasul sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sambut dengan buat perarakan, ada yang sambut dengan ceramah, ada yang sambut dengan selawat, dan setengah-setengah tempat tu ada yang sambut dengan makan. Ceramah tak ada, selawat tak ada, makan. Itu bukan maulud, itu mulut. Malam ini tuan-tuan sekalian, kita berhimpun di sini. PAS ni sebagai parti politik, tetapi PAS juga sebuah parti dakwah sebagai gerakan Islam. PAS diasaskan lama, lebih lama daripada semua parti-parti yang ada dalam negara kita. Di zaman penentangan penjajah Inggeris, maka pada waktu itu muncul para alim ulama bangun menentang penjajah. Mereka menubuh Hizbul Muslimin yang diharamkan oleh Inggeris. Kemudian dalam era menentang penjajahan, tahun 1946 muncul UMNO sebagai sebuah wadah bagi orang Melayu bagi melawan penjajah. Tahun 1951, sebelum negara kita mencapai kemerdekaan tahun 1957, sebelum merdeka lagi, kita tengok bagaimana PAS telah pun keluar dan menubuhkan di kalangan para ulama pada waktu itu, menubuhkan sebuah parti Islam yang dikenal dengan PAS sampai kali ini. Kenapa PAS ditubuhkan? Apa payahnya orang Melayu bersatu bawah UMNO? Dan kenapa kita tidak bergabung dengan UMNO? Ramai di kalangan ahli-ahli UMNO dia kata bahawa eloknya PAS bergabung dengan UMNO. Kita kata eloknya UMNO masuk PAS. Tuan-tuan sekalian, PAS ni sebuah parti yang punya pengalaman yang lama dalam bertahaluf bekerjasama di Malaysia. Satu-satunya parti yang punya pengalaman bergabung berkongsi kuasa dengan banyak parti-parti yang lain. Dasar PAS ialah Islam. Apa yang kita bawa mesti menepati dengan kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal perubahan PAS telah bergabung bertahaluf dengan parti negara. Bila mana Datuk Ong Jaafar yang mengasaskan UMNO, Datuk Ong keluar daripada UMNO dan dia menentang UMNO. Tuan-tuan bayangkan, Ong Jaafar ni ditubuh UMNO, akhir dia tak setuju dengan apa yang dibawa oleh UMNO, dia keluar pada UMNO, dia lawan UMNO balik. Maka tertubuhlah parti negara. PAS bekerjasama bertahaluf dengan parti negara. Walaupun Ong Jaafar berasal pada Johor, PAS memberi kerusi pada dia bertanda di Terengganu, dan dia menang di Terengganu pada waktu itu. PAS pernah bergabung dengan Barisan Nasional. Kita pernah menyertai Barisan Nasional menjadi kerajaan campuran selepas peristiwa 13 Mei 1969. Kemudian kita ditendang keluar daripada UMNO. Kita menubuhkan bergabung dalam atas nama Barisan Semangat 46 pada waktu itu dengan Semangat 46, tubuh Barisan Alternatif. Kemudian tahun 1990 hasil gabungan tersebut kita berjaya menawan Kelantan. Akhirnya Semangat 46 keluar
Dia yang mengasaskan parti, dia bubar parti dia. Kemudian PAS bergabung di atas nama Barisan Alternatif dengan 3 parti, PAS, DAP dan PKR tahun 1999. Kita berjaya menawan Terengganu pada waktu itu. Tahun 2000, DAP membantah tindakan PAS Terengganu menggubal enakmen jenayah syariah. Akhirnya DAP Isytihar keluar pada Barisan Alternatif tahun 2000. Semua DAP keluar kecuali DAP Pahang tak keluar. Tahun 2008 kita tubuh Pakatan Rakyat. DAP masuk semula dalam Pakatan Rakyat. Semua DAP masuk kecuali DAP Pahang sampai malam ni tak masuk. Saya bertanya pengurusi DAP Pahang, saudara dia yang berhormat dia ngangah, pasal apa DAP Pahang tak masuk? Dia kata sebab tak keluar. Tahun 99 kami tak keluar, duduk dalam dah, nak masuk apa memang duduk dalam dah. Jadi tuan sekalian, hinggalah sekarang ini kita tengok perubahan politik di kalangan rakyat makin hari makin baik. Pemikiran makin terbuka. Keyakinan kepada Barisan Alternatif makin hari makin hebat. Bermula dengan kita menang di Kelantan. Bukan mudah kerana kita, khususnya orang Melayu, dimomokkan dengan agenda kalau sekiranya UMNO kalah, habis nasib orang Melayu. Jadi orang Melayu dia sensitif. Kalau UMNO kalah, habis nasib orang Melayu. Berpuluh tahun nasib orang Melayu bergantung pada UMNO. Jadi kita pun bimbang juga, takut nasib orang Melayu habis. Tapi bila tahun 1990, bila PAS menang di Kelantan, dah 23 tahun PAS menang di Kelantan, saya kebetulan minggu lepas saya pergi ke Kelantan. Saya tengok ada Melayu di Kelantan. Menteri Besar Melayu, Esko Melayu, ya. Peniaga-peniaga orang Melayu, pegawai kerajaan Melayu. Rupanya bila UMNO kalah, bukan Melayu hilang, UMNO yang hilang. Okeylah. 23 tahun rakyat Kelantan buat perubahan, barulah Pulau Pinang berani buat perubahan. Kenapa? Sebab dia tengok kejayaan di Kelantan. Barulah Selangor berubah, barulah Kedah berubah, barulah Perak berubah. Hari ini kita sedang berada pada hari-hari akhir menunggu parlimen dibubarkan. Dah 4 kali tukar bendera, dah hancur bendera, tak berubah-ubah lagi. Berita yang terakhir kita terima, insya-Allah katanya parlimen akan dibubar pada 22 hari bulan 2. 16 hari bulan Mac penamaan calon. 30 hari bulan Mac hari mengundi. 30 hari bulan 3. Insya-Allah pilihan raya seluruh negara. Pukul 9 malam SPR mula mengumumkan keputusan. Satu demi satu keputusan diumumkan, menyaksikan bagaimana insya-Allah Pakatan Rakyat menguasai Parlimen dan Dewan Undangan Negeri satu persatu. Pukul 10.48 SPR mengumumkan Pulau Pinang kekal kepada Pakatan Rakyat. Pukul 2.43 SPR umum Putrajaya jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Pukul 10 pagi besok, wartawan merakamkan rombongan menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk akad sumpah. Pukul 2 petang, ucapan pertama Perdana Menteri yang baru di Malaysia. Saya dengan ini mengumumkan harga minyak turun serta merta. Kan sedap dengar tu. Barulah kita dapat sesuatu. Macam disebut tadi oleh Cik Gadi, pilihan raya ni tuan-tuan, kita pilih pemimpin untuk dia jaga kita. Bukan kita pilih dia untuk dia kau kekayaan kita. Kita pilih pemimpin untuk jadi wakil kita. Sebab tu nama wakil rakyat. Bukan wakil toke balak, bukan wakil toke. Dia kena jadi wakil pada rakyat. Dia jadi pemimpin. Pemimpin kena jadi yang terbaik. Kalau pemimpin teruk, anak-anak pemimpin tak ada buat contoh,
Ini pemimpin apa? Pemimpin kita pilih dia untuk dia khidmat pada kita. Sekarang terbalik tuan-tuan, kita pilih dia, kita takut ke dia. Kita yang pilih dia macam orang mandi mayat. Dia yang tukang mandi mayat, siap mandi semua, siap kapan. Dia yang ambil kayu yang buat lapik mayat. Dia yang sandar pokok pisang. Malam nanti dia bawa motor, dia pula takut kayu. Padahal dia yang sandar. Ya. Kita pilih pemimpin tujuannya untuk dapat sesuatu. Bila kita buat perubahan, kita dapat apa dengan perubahan? Rakyat dapat apa dengan perubahan? Saya masih ingat tahun 90, tahun 99 waktu kita menang Terengganu. Sama dengan pengalaman di Pulau Pinang, di Selangor. Cuma Terengganu ni pada waktu itu ketara tumbuh. Di antara yang kita janji pada waktu itu ialah kalau kita menang, kita hapuskan tol Sultan Mahmud. Baik. Bila pukul 9 malam, SPR umum don di Terengganu satu demi satu jatuh tangan PAS. Pukul 10.30 malam, belum habis umum, cuma majoriti PAS dah menang. Pukul 10.30 orang lalu Jambatan Sultan Mahmud dah tak nak bayar tol dah. Penjaga tol tanya, tol, Allahu Akbar, free. Tol, Allahu Akbar. UMNO, Allahu Akbar, free juga. Makna tuan-tuan, kita menang, rakyat dapat sesuatu. Saya pelik kalau ada orang tak setuju. Antara tawaran yang kita janji, kalau kita menang, macam disebut tadi Cik Gadi, kita nak hapus hutang. Hutang anak kita, PTPTN, kita akan hapus. Ada orang tak setuju tuan-tuan. Saya tak setuju Ustaz, saya nak bayar juga. Saya kata Pakcik, hutang anak tu free, tak payah bayar. Tak ada Ustaz, saya nak bayar juga. Mesti putus bayar. Mesti fuse terbakar. Ada pula kita tanya Mufti. Mufti pun jawab, hutang wajib bayar. La ilaha illallah. Memanglah hutang wajib bayar, tapi kalau yang orang yang kita berhutang kata aku halal, takkan wajib lagi. Takkan yang itu pun tak faham. Kalau tuan-tuan pilih Barisan Nasional, BN ataupun UMNO, bermakna tuan-tuan tak setuju hutang anak tuan-tuan ni dibagi free. Tuan-tuan nak bayar juga. Sebab itu bila kita buat tawaran, ada orang kata ini tawaran kosong, tak mungkin boleh buat. Kalau buat juga negara akan bankrupt. Tuan-tuan, Pakatan Rakyat yang buat manifesto ni bukan mimpi tengah malam, bukan mengigau. Kita panggil pakar-pakar ekonomi, kita panggil mereka yang terlibat dalam menggubal belanjawan negara, kita panggil pakar-pakar di bank negara, duduk bersama, tengok sumber pendapatan, tengok sumber belanjaan kita, tengok pelaburan kita, kita rangka dengan tawaran berdasarkan pendapatan yang kita ada. Sebab itu kita boleh janji. Tuan-tuan bayangkan, mana boleh seseorang pemimpin berjanji, hari ini menang, hari ini kita turun harga minyak. Kalau bukan main-main, mestilah kita buat peniterapi. Sebab menang saja rakyat seluruh negara nak dengar. Nak dengar berita pertama, harga minyak diturunkan serta-merta. Saya nak dengar, seluruh rakyat nak dengar. Hari ini tuan-tuan, negara Malaysia bukan negara miskin. Malaysia negara yang sangat kaya. Disebut tadi Encik Wadi bagaimana ketirisan kalau sampai 28 bilion. Syarikat-syarikat minyak untung berpuluh bilion. Petronas untung 86 bilion. Maknanya kita bukan tak ada sumber, kita sumber yang cukup banyak. Saya ingat lagi waktu kita menang di Kelantan tahun 1990. Duit dalam akaun kerajaan negeri ada 3,5 bulan untuk bayar gaji. Menteri Besar panggil, Esko panggil pegawai kewangan negeri untuk beri taklimat.
Bila ditanya banyak mana duit dalam akaun, pegawai kewangan negeri kata cukup bayar gaji 3 bulan setengah. UMNO buat kenyataan paling lama PAS boleh bertahan 3 bulan. Memang tuan-tuan, sebab duit dalam akaun tak cukup. Bila kita ambil alih, kita buat dasar penjimatan. Pengurusan kewangan negeri, bila kita urus dengan cara yang berhemah, kita berhentikan projek-projek membazir melampau, kita berhentikan peruntukan yang tak munasabah. Menteri besar sendiri tak ambil allowance dia yang sepatut diambil, Esko pun tak ambil peruntukan yang sepatut diambil. Masuk 3 bulan, 4 bulan, masuk 5 bulan, UMNO kata paling lama 6 bulan. Lepas 6 bulan, masuk 7 bulan, UMNO pun senyap. Sampai kali ini senyap lah. Pasal apa tuan-tuan? Kita buat polisi yang mudah. Sebagaimana di Pulau Pinang, sebagaimana kita di Kedah, di Selangor. Polisi kita mudah. Wartawan tanya Ustaz Azizan, apa rahsia kejayaan negeri Kedah? Ustaz Azizan kata rahsia, tak boleh beritahu rahsia. Awak hantarnya rahsia? Tak, rahsia boleh beritahu. Mudah je. Pertama, tender terbuka. Tender terbuka. Yang kedua, semua sumber negeri mesti ada pemilikan saham daripada anak syarikat kerajaan negeri. Kita telus. Sebab itu kita tengok kita boleh offer macam-macam. Kenapa kita boleh tawar? Jawapannya kerana bila kita urus dana negeri dengan cara berhemah, Menteri besar sendiri tak pernah ambil allowance perumahan. Dia tak duduk rumah rasmi, duduk rumah sendiri, sepatut dapat allowance perumahan. Tak pernah ambil allowance perumahan. Selama 23 tahun tak pernah ambil allowance. Demikian juga Menteri besar tak pernah ambil peruntukan jamuan hari raya yang ratus ribu jumlah dia. Dia jamu hari raya dengan duit dia sendiri. Allowance make up isteri tak pernah ambil. Rupanya tuan-tuan, ada allowance make up ni, patut bini dia lawa. Ada allowance. Menteri besar tak pernah ambil. Macam Lee Guak Eng, naik kapal terbang, naik ekonomi kelas. Satu hari saya naik, jumpa dia, naik ekonomi kelas. Saya kata, lebih tak duduk depan. Dia kata belakang pun sama, cuma lambat sikit sampai. Pergi Kuala Lumpur tidur hotel. Orang lain berebut hotel 4-5 bintang. Polisi kita tidur hotel biasa tak apa.